Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Maksudnya, orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksaan api neraka. Sahabat yang sedang live ni, boleh nampak tak saya punya clear tak suara saya? Tolong respon sikit. Suara clear? Slide ada keluar tak slide? Tolong respon sikit. Ada slide ada keluar tak? Halo, cuba respon sikit. Dapat tak? Saya punya slide dengan suara sekali. Dia tak respon lah. Dah ada dah ya. Okey. Terima kasih. Saudara sekalian, kita sambung tajuk kita pada pagi tadi. Tajuk kita ialah berkait dengan zikir wirid Nabi SAW selepas daripada solat. Yang kita nak kaitkan dia dengan satu tajuk yang awal. Daripada itu apa tajuknya? Tajuk yang berkait dengan amal-amal yang dibanyakkan oleh Rasulullah. Ni baru clear sini. Amal-amal yang dibanyakkan oleh Salam. Yang pertama yang kita dah sebut dulu, iaitulah banyakkan zikrullah.
banyakkan tilawatul Quran, banyakkan istighfar, banyakkan selawat dan seterusnya. Ada satu yang kita ambil daripada banyak-banyak itu apa dia? Banyakkan zikrullah. Banyak ingat pada Allah. Apa makna banyak ingat pada Allah? Zikrullah, ingat pada Allah. Ingat pada Allah dengan maksudnya ialah, saya ambil lagi sikit yang tu. Maksud ingat kepada Allah itu ialah zikir adalah setiap aktiviti yang mampu mengingatkan dan mendekatkan diri kita dengan Allah. Apa saja aktiviti, termasuk yang berkait dengan mulut kita berzikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Okey. Orang yang ingat kepada Allah, maka hubungannya jadi dekat. Bila dekat dengan Allah, maka dia dipelihara oleh Allah daripada maksiat dan kesulitan dalam kehidupannya. Itu kita dah sebut pagi tadi. Maka di sana ada zikir-zikir, wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang kita sebut pada pagi tadi, apa dia? Zikir wirid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini apa tajuknya, Ustaz? Malam ini tajuk malam ini ialah wirid-wirid seorang Muslim di sepanjang hari. Apa wirid kita? Ada orang kata wirid itu zikir. Ya juga. Apa makna wirid? Mari kita lihat satu yang disebut oleh dalam sebuah kitab, saya pun tak ingat. Dia sebut antara lain kepada kita bahawa di antara yang menjadi sifat kepada orang-orang yang beriman ialah dia senantiasa ingat kepada Allah. Sifat dia tu, dia ingat kepada Allah dan dia tidak meninggalkan wirid-wirid yang telah ditentukan olehnya. Oleh siapa dia? Yang ditentukan olehnya mengikut perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tajuk kita. Apa dia? Wirid-wirid seorang Muslim di sepanjang hari. Nabi yang tu pula. Hak pagi tadi kita sebut mengenai wirid salat ataupun zikir Nabi sembahyang. Hak ni wirid sepanjang hari. Dalam satu kitab dia sebut di sini, di antara tanda-tanda sihat bersihnya hati seseorang. Apa makna hati kita ni? Hati yang baik, hati yang sejahtera. Apa tandanya? Ialah apabila dia tertinggal wirid-wiridnya. Apa makna wirid? Atau sesuatu dari amalan taat, dia rasa sedih dan rugi lebih dari perasaan rugi yang dirasai oleh orang yang kehilangan harta dan keluarga. Orang Islam ni ada wirid dia. Berapa banyak kita nak habiskan istighfar setiap hari, contoh. Berapa banyak kita nak habiskan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu juga wirid. Berapa banyak yang kita nak tunaikan solat sunat kita. Sama ada solat sunat kita panggil apa? Solat sunat rawatib yang mengiringi solat fardu. Ataupun yang selepasnya. Solat sunat nawafil. Sembahyang duhanya, sembahyang witirnya. Itu juga dia sebut sebagai menjadi wirid-wirid dalam kehidupan seorang Islam. Lalu kata tuan kitab ini,
Di antara tanda sihat bersihnya hati seseorang, dia sebut dengan istilah qalbun salim, ialah apabila dia tertinggal wirid-wiridnya atau sesuatu dari amalan taat, dia rasa sedih dan rugi. Dia rasa sedih dan rugi lebih dari perasaan rugi yang dirasai oleh orang yang kehilangan harta dan keluarganya. Jadi malam ini, sebab kita tak banyak, kita kena fokus tajuk dia apa dia. Apa benda wiri-wiri itu? Apa dia amalan-amalan di sepanjang kehidupan kita sebagai seorang Islam? Saya terus ke depan. Yang ini antara lain yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ni wiri ni. Wiri ini jangan kata zikir saja. Termasuk amal-amal taat kita kepada Allah. Amal-amal taat kita. Selamat datang kepada ini ada saudara Ustaz Suhaimi. Ada bersama kita malam ini. Mana Ustaz lagi ni? Ada juga Ustaz ikut Ustaz. Ada sana Abdul Halim Embong. Ni Halim mana? Saya tak tahu. Bank sama Embong. Tapi tak tahu ni. Ada saudara Aziz Abdul Rahman. Ini ramailah. Alhamdulillah. Yang mengikuti kita secara langsung. Kita ambil wirid yang pertama. Di sepanjang hari ini, siang bawa ke malam. Dia mula dengan wirid di antara terbit fajar sehinggalah terbit matahari. Dia mula situ. Wirid di antara terbit fajar dengan terbit matahari. Terbit fajar. Yang pertama dia kata sebelum nak terbit fajar tu kita bangun tidur lah. Bangun tidur dulu. Maka di sana dia ada doa apabila kita bangun tidur. Wiri, amalan-amalan baik ini, taat ini, dia ajar kita. Kalau dah bangun tidur, apa kita nak buat? Sebab yang bangun tidur tu ada 3 ikatan. Diikat oleh syaitan. Adalah hadis dia. Dengan 3 ikatan. Kalau dia bangun, dia sebut nama Allah. Dia ingat pada Allah. Putus 1 ikatan. Katalah dia sebut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah matikan kami. Cantik. Atau boleh kata, bangun je. Alhamdulillah, hidup lagi aku. Alhamdulillah. Orang sebelah, hidup lagi. Alhamdulillah. Yang penting sebut nama Allah. Putus 1 ikatan. Yang kedua ialah bila dia pergi ambil wuduk. Makna apa dia? Selesaikan dulu hadas kecilnya. Kalau hadas besar lah. Selesaikan dulu. Sebab selama mana kita berhadas, tak boleh nak beribadat. Khususnya salat. Kemudian, dia pergi salat. Katalah dia pergi salat. Maka putus 3 ikatan. Agak-agak hak ramai hak mana? Hak nombor 1 tu saya kata ramai bangun. 3 pagi ada orang bangun kencing. 4 pagi ada orang bangun, pergi kencing juga. Lah kencing manis macam benda dia kan. Tapi nak pergi ambil wuduk, nak pergi buat salat, itu payah. Jadi doa yang pertama, ingat perkataan wirid. Wirid ni juga dengan mana amalan taat kita. Bukan kata zikir saja. Kemudian, kita baca juga doa antara lain. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Makna kita baca minta perlindungan dengan Allah. Terbit je fajar subuh, kita boleh baca dah. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ni ada hadisnya. Yang Nabi kata kalau kita baca dia, tidak ada yang boleh memberi mudarat kepada kita. Lagi baca juga asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah sampai habis. Saya baca dia punya yang awal dia. Lagi termasuk kita baca ini juga, ni wirid juga.
Masuk je subuh siang, baca ini apa dia? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca. Ini kita dah ajar lama dah, masa-masa kita mula-mula bulan 2 dulu. Masa COVID-19 menyerang China tu, kita dah beritahu dah ni. Rupanya dia ajar, disebut, dia ajar lewat salam kepada kita. Pagi-pagi, khususnya masuk subuh, baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Baca lagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca pula selepas solat subuh. Ini termasuk wirid juga, amal-amal baik sebab Nabi buat. Tajuk dia sebab Nabi buat, kita nak ikut Nabi. Itu kita nampak sangat. Kenapa? Kerana kata Nabi, kata Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan begini, hai Muhammad, kalau kamu semua cintakan Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, ikut Rasulullah. Sedang susah, ikut Rasulullah. Yuhibbukumullah, Allah sayang padamu. 1. 2, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah ampun dosa-dosa kamu. Sebab itu disebut tadi, orang-orang Islam, orang-orang beriman yang hatinya qalbun salim, yang sejahtera syirik kepada Allah, sejahtera daripada sifat-sifat jahat, sombong, takabur, riak, menunjuk-nunjuk, comel hati dia tu, qalbun salim. Bila tertinggal wiri ini, dia rasa sedih. Ya Allah, aku tak baca subuh tadi. Baca. Sebab Nabi ajar baca pagi, petang. Baca pagi, masuk subuh. Baca petang, malam, masuk maghrib. Jadi maghrib tadi, kita baca tadi. Hak mana? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. 1. Kita baca lagi tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa syami'ul alim. Alhamdulillah. Cantik. Baca pula selepas solat subuh. Baca apa? 10 kali tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subuh, maghrib. Subuh, maghrib. Siapa buat wirid ini? Siapa buat zikir ini? Siapa buat amalan taat ini? Rasulullah. Itu sebab tajuk dia tadi saya dah hantar ke internet. Wirid, wirid seorang Muslim di sepanjang hari. Maknanya tidur sampailah bangun tidur. Bacalah 10 kali. La ilaha wahdahu la syarika lah, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali selepas sembahyang subuh, 10 kali selepas sembahyang fardu maghrib. Ke depan lagi. Baca juga penghulu istighfar. Sekali je. Ustaz, saya nak baca 3. Baca. Baca. Hak mana penghulu istighfar? Penghulu istighfar. Aku pun tak ingat dah tengah-tengah ke ni. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nabi baca ni sekali. Nak baca 3 ikut pandailah. Sekali baca. Baca bismillahilladzi tadi. Bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. A'udzu bikalimatillahi tammat. Baca juga. Baca juga tadi 10 kali. La ilaha wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi baca hak ni sekali. Hak mana? Dia panggil Sayyidul Istighfar. Penghulu istighfar. Nabi kata sesiapa yang baca dia, baca malam. Maghrib tadi kita baca.
Dia mati malam ini, dakhalal jannah. Nabi kata masuk syurga. Barang siapa baca subuh pula. Masuk subuh je, lepas sembahyang subuh dia baca. Dia baca dah. Ataupun masuk subuh dia dah baca. Sembahyang subuh tak baca dah. Kalau dia mati, Nabi kata dakhalal jannah. Dia akan masuk syurga. Subhanallah. Masuk syurga bila? Hari di mana dia mati tu. Jadi buat sekali je. Kenapa tak baca? Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Tuhanku. Khalaqtani. Engkau mencipta aku. Wa ana abduk. Dan akulah hamba-Mu, ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku, ya Allah, dengan segala janji-janjiku, dengan segala janji baik, janji jahat daripada-Mu, ya Allah, aku akan usaha sedaya upaya untuk aku taat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui, ya Allah, nikmat-nikmat-Mu padaku. Wa abu'u laka bizambi. Aku juga mengakui, ya Allah, dosa aku padamu. Nikmat dia kita akui dah. Dosa juga kita akui. Ni ada saudara Sukri pun ada. Sahabat sekalian, kalau begitu bacalah. Fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Aku mengaku dosa-dosaku padamu, ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Ampunlah dosaku, ya Allah. Siapa kata ni? Nabi sendiri. Fa innahu la yaghfiru dzunub. Sesungguhnya tak ada yang ampun dosa illa anta, malaikat engkau lah, ya Allah. Ini juga termasuk dalam wirid kita. Kita pun pergilah ke masjid, maka di sana ada doa masuk masjid. Itu juga dikira wirid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Langkah kaki mana? Saya ustaz kanan kiri sekaligus, pasal dia melompat. Dia pelompat dua, kanan kiri terus. Mulalah dengan kanan. Ada doa dia Nabi ajar kita. Bila keluar pula, kita minta pula supaya kita dapat wa nas'aluka min fadlik, minta kurniaan daripada Allah Ta'ala. Ni nak pergi cari rezeki ni, minta doa keluar masjid. Dia kata tunaikan salat selepas naik matahari. Katalah dia tak balik, setengah kontor sini ada tak balik lepas subuh, duduk tunggu naik matahari. Itu dia panggil salatul istisqa. Itu minta hujan, minta minum. Salat isyraq. Asyraqal badru ala asyraq. Telah naik bulan mengah. Mana naik matahari? Syuruk ku apa ditulis tu? Ku 7 1 minit. Syuruk ini 10 minit daripada habis subuh. Itu baru boleh kita syuruk pukul 7. Katalah pukul 7. Jangan solat dulu. Jangan solat. Itu waktu yang dilarang kita solat sunat. Malaikat di Makkah Al-Mukarramah. Dah tu? Tunggu, duduk dulu. Naik matahari, kadar satu mata tambak, segala, semayanglah 2 rakaat solat sunat isyraq. Dia kata bukan sunat isyraq, sunat duha. Ia juga. Sebab dia adalah muqaddimatud duha. Muqaddimah waktu duha. Ia juga. Jangan bermalam, semayanglah. Tapi selepas naik matahari. Tunaikan salat selepas naik matahari untuk mendapatkan pahala haji umrah. Syarat dia apa dia? Semayang subuh berjamaah. Tak balik ke rumah. Tunggu matahari naik. Matahari naik kerana segala. Semayang 2 rakaat. Dia dapat pahala haji dan umrah. Nabi kata tamah. Sempurna. Ini juga disebut sebagai wirid. Jangan kata wirid zikir semalam, tak. Yang kedua, qiyamul lail, dan kelebihan sebab mudahnya qiyam. Yang ni dia pergi kait juga. Antara juga bila masuknya malam, maka kita berusaha apa dia?
berusaha untuk kita ada wirid malam. Tadi wirid hak siang-siang hari. Katalah nak pergi tidur dah. Ada pula di sana wirid malam kita pula. Nak pergi tidur ni. Amalan malam. 1. Dari tenggelam matahari hingga isyak. Tenggelam matahari masuk maghrib. Terbit matahari masuk habis subuh. Terbit fajar masuk subuh. Terbit matahari habis subuh. Dari tenggelam matahari masuk maghrib hingga isyak. Apa nak buat, dia kata. Dari hilang mega marah hingga waktu tidur. Antara yang disebut di sini, antaranya. Di antaranya dia kata, tentu sekalilah kita buat semayang sunat. Antaranya semayang sunat ba'diyah maghrib. Itu juga disebut sebagai wirid malam. Ustaz, saya nak qiyamul lail. Qiyamul lail, qiyam berdiri. Malam, al-lail, malam. Qiyamul lail. Saya ustaz tak rajin bangun malam. Bohong awak ni. Cuba angkat tangan siapa yang tak sembahyang isyak. Sembahyang maghrib, malam. Itu sudah masuk qiyamul lail. Sembahyang isyak dah masuk qiyamul lail. Tapi selepas tidur malam, itu baru dia panggil apa dia? Itu dia panggil sebagai bangun tahajud. Itu baru tahajud. Qiyamul lail, sembahyang tarawih itu qiyamul lail. Jadi dari tenggelam matahari hingga isyak kita buat qiyamul lail, berdiri malam. Buat solat sunat ba'diyah maghrib kita buat tinggal. Ada pula setengah buat salatul awabin. Ini saya pun dah lama tak buat dia. Awabin, orang yang bertaubat kepada Allah. Adalah wirid ni lagi. Zikir-zikir selepas sembahyang, tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar. Itu juga wirid juga. Kita ada lagi berapa minit? 3 minit lagi. Okey, sempat tak apa. Lagi dia kata, dari hilang mega merah sehingga waktu tidur. Hilang mega merah ini masuk waktu isyak. Itu maksudnya. Dia kata, masuklah sembahyang isyak berjamaah, sembahyang sunat ba'diyah isyak sembahyang. Itu juga termasuk wirid-wirid amalan-amalan baik taat kita. Termasuk satu disebut situ apa dia? Bacalah suratul Mulk sebelum kita tidur. Kerana dalam sebuah hadis menyebut, insya-Allah selamat kita daripada azab kubur. Berapa lama baca surah Al-Mulk? Lebih kurang 7 minit sahaja. Tak sampai pun 7 minit. Dia 30 ayat. Surah Yasin 83 ayat. Dia 30 je. Lebih kurang 5 minit siap. Buat amalan. Nak tidur je, pegang handset. Tak WhatsApp dah. Baca Al-Mulk. InsyaAllah 30 ayat. Bukan insyaAllah 30 ayat. Ayat dia 30 dah. Lebih kurang kita baca 5 minit siap. Lagi salat witir sebelum tidur. Yang ni Nabi pesan pada Abu Hurairah. Ini juga termasuk wirid-wirid kita. Ini juga termasuk amalan-amalan yang Nabi buat. Kalau Nabi tak buat yang ni, Nabi pesan juga kepada Abu Hurairah. Ia juga dari Nabi. Apa dia? Wa an utira qabla an arquda. Nabi pesan pada aku hendaklah an utira, aku nak sembahyang witir sebelum arquda, aku tidur. Sembahyang witir tuan-tuan sebelum tidur. Ustaz, lepas bangun tidur boleh juga. Tapi orang lemah macam kita semua ni, elok awal-awal sembahyang dululah. Nak malam ni kan, jadi banyak masalah. Jadi kita sembahyang awal. Boleh nak pergi tidur tu, sembahyang dulu solat sunat witir 3 rakaat. Allahu akbar. Hak siang tadi, jangan lupa solat sunat duha. Tadi sunat Isra, sunat duha. Mari sembahyang. Nabi ajar kita. Kemudian dia kata, sebelum tidur tadi, dalam adab-adab tidur antara lain, kalau sempat, bacalah ayat kursi. Antara lain, hak bagi tadi juga ni, sambung lagi. Antara lain, baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Hak mana?
amanar rasul, sambung la yukallifullah. Kemudian ada kesempatan dia kata bacalah 3 kul. Dia kata baca 3 kul. Kul mana ni? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Akhir sekali, malam sungguh tidur, dia kata malam masuk separuh malam bangun tahajud. Hak ni hak beratnya. Saya pun payah. Tuan-tuan, lagi senang aku rasalah. Nak bangun semayang ni, la ilaha illallah, payahnya lah. 1/6 yang akhirnya telah waktu sahur. Dia kata kita bangun semayang dulu. Bangunlah. Kalau tuan-tuan bangun pukul 3 hebat sangat, kita ambil pukul 12 punya. Ambil pukul 12. Kalau tuan-tuan mula pukul 7, kira pukul 7 lah. Tapi saya kira ambil pukul 12. Buat 3. Macam mana? Kita buat 3 bahagian. Dia nak 3 yang terakhir. 1/3 yang terakhir itu yang paling baik. Hak mana? Lebih kuranglah kasarnya hak pukul 4 itu. Bangun. Bila kita bangun waktu itu, maka tunaikanlah salat sunat tahajud. Jadi sembahyang tahajud ni dia berlaku selepas kita bangun tidur. Kalau sebelum tidur itu qiyamul lail. Lepas tidur baru bangun tahajud. Buatlah. Nak buat sembahyang apa Ustaz? Sembahyang taubat 2 rakaat boleh. Kita nak buat sembahyang sunat tahajud 2 rakaat boleh. Kalau belum sembahyang witir, sembahyang sunat witir. Akhir sekali. Selesai kita sembahyang segala benda sembahyang witir, ada 10 minit lagi. Masih ingat waktu sahur? Itulah panggil waktu sahur. 10 minit yang terakhir itulah waktu sahur. Waktu yang di sana sangat baik. Satu amalan. Amalan apa dia? Beristighfar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Saya tengok ayat dia. Wa bil ashar hum yastaghfirun. Dengan waktu sahur 10 minit sebelum masuk waktu sahur lah tu. Maka dia beristighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sahabat sekalian, cukup masa kita pada malam ini sekadar itu, dan insya-Allah nanti kita ada peluang lagi, kita akan jumpa lagi di waktu-waktu yang lain, kita akan jumpa lagi. Besok tuan-tuan kena online live dengan saya ni subuh pukul 6.31 pagi. Besok kita akan ambil tajuk yang berkait dengan apa dia adab-adab kita bila kita nak berzikir. Kita nak ambil betul ni, nak ikut salam ni, nak ikut satu-satu ni, supaya apa yang kita buat itu kita kita